Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak kongsikan hari ini, kalau kita bercakap dalam konteks kehidupan ini, kita semua dilahirkan berbeza-beza. Ada yang dilahirkan sempurna, ada pula yang dilahirkan dengan situasi yang berbeza, memerlukan perhatian, bantuan, serba kekurangan, dan mereka ini mungkin memerlukan pelbagai bantuan daripada pelbagai pihak juga. Dan hari ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, kita membawakan topik pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas bersama dengan Yang Berusaha Dr. Rodiah binti Idris selaku pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Fiza. Alhamdulillah. 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 Kita suka untuk kita kongsikan tentang perkara ini kan, Doktor. Tapi sebelum tu mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini yang sebenarnya kurang cakna ataupun kurang faham apa yang dimaksudkan sebagai pendidikan khas di Malaysia ini. Okey, terima kasih dengan soalan tu. Kalau nak lihat dari segi pendidikan khas ni, sebelum mereka dia telah dimulakan oleh pihak NGO dan juga oleh Mubalik. So bila daripada itu dia bermula apabila terbinanya sekolah. Jadi bila terbinanya sekolah ini, jadi pada tahun 1920-an ada sekolah-sekolah tersebut yang telah dibina, kemudian dia berkembang lagi dari segi kronologinya. Pada tahun 1948 ada sekolah pertama yang telah dibina di Johor, iaitu SK Princess Elizabeth. Dan lepas tu pada masa itu dia adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Dan berkembang lagi sehinggalah pada tahun 1954 adanya sekolah pendidikan khas yang telah ditubuhkan di Pulau Pinang. So untuk kita pelajar-pelajar murid-murid MBPK ini yang dari segi pendengaran lah. Dan lepas tu selepas sahaja merdeka, so kementerian mengambil alih sepenuhnya terhadap MBBK inilah. Dan pada masa itu perlu ada satu sokongan yang sangat kuat dari segi menggunakan braille, dari segi menggunakan bahasa isyarat. Dan pada masa itu jugalah kementerian mengadakan kursus dan sebagainya. Dan pada masa itu jugalah ada PPKI, iaitu program pendidikan khas integrasi di seluruh negeri, diwajibkan pada tahun 1987. Dan pada masa itu ada 3 perkara yang telah diberi penekanan, iaitu dari segi ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan dan juga dari segi masalah pembelajaran. Okey, ini kita dah tahu sedikit tentang latar belakangnya di Malaysia. Tapi mungkin kita juga nak tahu ataupun mungkin ibu bapa yang sedang menonton ketika ini ingin mengetahui juga adakah anak-anak mereka juga boleh dikategorikan dalam kategori ini, dan mungkin doktor boleh perjelaskan dengan lebih lanjut lagi siapakah sebenarnya murid yang dikategorikan sebagai murid yang berkeperluan pendidikan khas MBPK ini. Okey, kalau dilihat pada masa kini berlaku penambahbaikan, so terdapat 6 kategori. 6 kategori yang ketidakupayaan ini. Yang pertamanya adalah dari segi ketidakupayaan penglihatan, kemudian dari segi pendengaran, pertuturan, kemudian ada masalah fizikal, ketidakupayaan fizikal, kemudian dari segi intelektual dan juga masalah pembelajaran. So ada 6 kategori yang ini menjadi fokus kepada KPM lah. Okey, ini fokus-fokusnya. Saya teringat kenangan saya di sekolah rendah dulu, Doktor. Saya bersekolah bersama dengan pelajar-pelajar berpendidikan khas ni. Jadi ini juga satu pendedahan yang diberikan kepada masyarakat kan. Tapi kita nak tahu jugalah sebenarnya, kita dah tahu dari segi latar belakangnya, kategori siapa yang boleh dikategorikan sebagai murid yang berpendidikan khas ini. Tapi nak tahu juga di manakah MBPK ini boleh mendapat pendidikan ataupun di mana mereka boleh bersekolah sebenarnya. Okey, jadi Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif supaya pelajar-pelajar MBPK ini tidak tertinggal di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. So ada 3 kategori. Yang pertama adalah sekolah pendidikan khas. Jadi sekolah yang dibina khusus lah. So kita ada lebih kurang dalam 35 buah sekolah khusus. Ada asrama. Lepas tu pelajar-pelajar semua dia boleh duduk tinggal di asrama, makan, minum dan sebagainya. Itu adalah di bawah pentadbiran KPM. Kemudian yang kedua kita ada PPKI. PPKI ni yang dimaklumkan tadi. Macam sekolah saya dulu tu inilah. Ini pelajar ini terdapat di sekolah harian biasa. So ada kelas yang khusus kepada pelajar ini, dan kat sini ada guru yang akan membimbing mereka berlandaskan kepada masalah pembelajaran.
Kemudian yang ketiga adalah dari segi PPI. PPI ini adalah pendidikan secara inklusif lah. Murid-murid yang MBBK ini nanti akan belajar bersama-sama dengan arus perdana untuk meneruskan pengajian mereka. So sehingga kini terdapat lebih kurang 2,449 itu adalah sekolah PPKI, manakala 3,373 itu merupakan sekolah yang menawarkan PPI. Okey. Jadi ini kalau kita lihat di sini, MBPK ini adalah yang telah pun disahkan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi ataupun ahli psikologi layak untuk memohon. Ada doktor nak tambah sikit lagi? Yang ini kita pun mengadakan saringan dan sebagainya intervensi. So jadi untuk kategori ini mereka akan layak untuk masuk ke dalam sistem kita dan jika mereka ni disahkan oleh pengamal perubatan jadi mereka boleh mendapatkan kad OKU lah. Jadi kalau kad OKU ni mereka akan dapat allowance dalam 150 satu bulan seorang. Jadi kita nak tahu jugalah sebenarnya kalau kita lihat kepada kategori-kategori ini kan, jadi ibu bapa pun mungkin rasa macam ada ruang dan juga peluang untuk mereka menghantar anak-anak mereka yang berkeperluan khas ini untuk ke sekolah. Apa peluang-peluang pembelajaran yang disediakan kepada MBPK ini? Peluang pembelajaran ni adalah ada dua kategori, iaitu di dalam akademik dan juga di dalam kemahiran. So diberlandaskan kepada 4 kurikulum. Pertama adalah kurikulum kebangsaan. Yang ini diambil oleh pelajar-pelajar di inklusif tadi yang saya nyatakan tadi kan, inklusif. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang telah diubah suai. Telah diubah suai, and then yang ini diambil oleh pelajar-pelajar yang ada masalah pendengaran, ada masalah penglihatan. So yang ini menyokong supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pelajar yang mengikuti kurikulum KSSR, kurikulum standard sekolah rendah, pendidikan khas, kurikulum sekolah menengah, pendidikan khas. Yang ini boleh diambil oleh pelajar-pelajar, ada yang pelajar PPKI dan sebagainya. Manakala kementerian juga menitik beratkan dari segi kemahiran. Bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti akademik tadi, mereka akan milih kemahiran. Kemahiran ni mereka boleh dapat SKM lah, sijil kemahiran Malaysia, yang ini di bawah pengelolaan lembaga masyarakat pembangunan kemahiran. Okey. Jadi ada mereka ini kurikulum yang telah pun dibentuk mengikut kesesuaian dan kemampuan anak-anak ini sendiri. Mungkin doktor boleh jelaskan juga tentang bidang kemahiran yang disediakan oleh KPM pada MBPK pula. Bidang kemahiran ini mengikut potensi murid lah. Potensi murid. So mereka boleh mengambil vocational ni. Dari segi vocational kita ada tawarkan di sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kemudian kita tawarkan juga di Kolej Keningau dan juga kita tawarkan juga di PPKI. Di PPKI ini adalah kemahiran SKM secara modular. So jadi kalau kita lihat pelajar-pelajar ni berpotensi nak ambil kemahiran, so ada 4 sekolah yang kita tawarkan, iaitu kita ada SMKV Vocational di Shah Alam, kita ada di Merbuk, di Kedah, kita ada di Johor, Indapura dan kita ada di Kuantan. Antara kursus-kursus yang ditawarkan tu adalah dashboard publishing, dan kita ada jahit pakaian lelaki dan perempuan. Kemudian kita ada dari segi pembuat roti, roti dan juga pastry. Kemudian dari segi kalau yang lelaki, pelajar lelaki dia minat dari segi penyelenggaraan motosikal. So jadi ataupun satu lagi mencanting batik. Ada banyak kursus, sebenarnya ada 26 kursus. Jadi mereka boleh pilih ikut mereka minatlah. Jadi mereka boleh masuk di 4 kolej atau vocational tersebut. Namun begitu, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan inisiatif untuk memperluaskan lagi peluang-peluang pembelajaran bagi murid-murid MBBK ini, iaitu pada 2024 kita ada satu kolej bacuk yang akan menawarkan kursus vocational bagi murid-murid lepasan menengah. Jadi akan dikeluarkan nanti. Mereka boleh sambung terus dan mereka akan dapat SKM lah. Jadi ini sebenarnya satu berita baik dan saya kira mungkin kalau ada dalam kalangan ibu bapa yang mungkin tak tahu lagi tentang perkara ini, ini peluangnya untuk kita menyelahkan lagi potensi yang ada pada anak-anak kita ni, yang khususnya yang memerlukan bantuan berpendidikan khas ini kan. Dan doktor mungkin boleh kongsikan bila lah agaknya pengambilan kemasukan MBPK ke institusi pendidikan khas ini akan dilaksanakan sama
ke macam murid-murid yang lain? Okey, dari segi pengambilan untuk murid MBBK ini, dia mula pada November, kita buka talian dah. Dia secara online sampai November. Daripada September sampailah November kita dah buka talian. Jadi mereka boleh memohon ke mana-mana sekolah yang mereka nak teruskan pengajian. So and then lepas tu jika mereka ini nak masuk PPKI, jadi mereka boleh memohon dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di Pejabat Pendidikan Daerah lah. Okey. Dan mungkin doktor boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kan hasrat pendidikan khas di Malaysia khususnya dalam usaha keboleh pasaran MBPK ini. Okey, sudah tentulah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sangat tinggi dalam perkara ini dalam memberi pendidikan secara holistik lah kepada murid-murid MBPK ini supaya pada satu masa apabila mereka keluar daripada sistem pendidikan ini nanti mereka akan dapat meneruskan kelangsungan hidup di dalam kemahiran-kemahiran dalam bidang-bidang yang mereka ceburilah. Kalau pelajar yang memilih untuk akademik tadi, dia boleh meneruskan pengajian, ambil SPM, mereka boleh masuk hingga peringkat universiti dan sebagainya. Dan ramai pun golongan-golongan yang telah berjaya ini. Jadi kepada pelajar yang berminat dalam kemahiran ini, mereka boleh teruskan mengambil kemahiran SKM, lepas tu mereka boleh meneruskan pengajian nanti di peringkat yang lebih tinggi. Supaya mereka ni dapat meneruskan ekonomi negara lah, mengaktifkan ekonomi negara. Dan saya suka ambil sikit apa doktor katakan tadi, ini penting sebenarnya bagi meletakkan diri mereka dalam masyarakat sebagai rakyat Malaysia yang boleh turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tapi doktor, kita masih ada masa lagi. Mungkin doktor juga boleh memberi sedikit kata-kata semangat ataupun harapan kepada penonton yang sedang menonton ketika ini, ibu bapa yang ada anak-anak berkeperluan khas ini. Mungkin kadang-kadang mereka tak tahu nak mula di mana, pergi di mana, kepada siapa mereka boleh dapatkan bantuan dan sebagainya. Boleh doktor kongsikan sesuatu? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus. Okey. So jadi kepada ibu bapa dan penjaga di luar sana, bantulah anak-anak, bawalah anak-anak mereka, janganlah tinggal anak di rumah. So bawa, sebab kita menyediakan peluang untuk pendidikan itu di daerah-daerah ataupun di kawasan-kawasan berhampiran dengan kediaman. Dan pergilah berjumpa dengan guru-guru ataupun pengamal perubatan, berjumpalah dengan Jabatan Pendidikan Daerah, berjumpalah dengan PPD daerah masing-masing supaya anak-anak ini dapat menerima hak mereka di dalam pendidikan. So kementerian sentiasa menyokong, because bila kita sebut ketidakupayaan tadi tu, itu merupakan tanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan supaya gap tadi tu kita akan beri sokongan, beri bantuan supaya murid MBPK ini nanti akan dapat duduk sama tinggi, berdiri sama rendah bersama-sama dengan rakan-rakan mereka di arus perdana juga. Jadi itu harapan kita supaya ibu bapa sedar akan potensi anak mereka masing-masing dan keluar dan dapatkan bantuan. InsyaAllah. Suka saya dengar dan saya kira ini juga mungkin dapat memberi senyuman kepada penonton-penonton yang mungkin tak tahu ke mana arah mereka harus pergi, apa langkah pertama yang harus mereka mulakan, yang mana tidak ada sesiapa pun akan keciciran dalam pendidikan ini. Semua dalam kalangan masyarakat berhak dan juga layak untuk mendapat pendidikan yang setara, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Rodiah binti Idris selaku pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, yang sama-sama kita kongsikan hari ini tentang pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan kembali bersama dengan Fatin.